Assalamualaikum, semangat! Hari ini 14 Februari 2022. Saya Syamsul Bahari ingin buat satu live. Kadang-kadang live ni dia bila dah mula buat 21 hari tu dia jadi ketagih tau. Kalau tak buat tu dia rasa macam tak selesa lah. Kena buat juga. Hari ni hujan. Jadi ni duduk di kedai ni, ya. Dia nampak persekitaran ni, ya. Dan kedai pun masih ada orang. Masih ada orang. Hai darling. So malam ni kita santai-santai, kita sembang biasalah. Nama pun tajuk sembang hangit. Kadang-kadang kita rasa macam kita tak ada topik nak bersembang kan. Tapi bila dah buat live tu dah tak reti nak berhenti pula. Jadi sebab tu kena siapkan jugalah nota macam ni, nota macam ni. Kalau tak siapkan nota ni, jawabnya dia melalut-lalut. Sebab target sebenarnya dalam 20 minit, tapi setakat ni kadang 40 minit, 30 minit, panjang. Sebelum saya mulakan satu cerita saya, sebelum saya share saya punya malam ni sharing live saya nak kongsi dengan satu kisah. Kisah ni di Indonesia, ya. Orang Sunda. Orang Sunda ni dia kulit dia putih, dia lawa lah, ya. Mereka ni naik ke tapi tau. Gerabak ke tapi ni kan macam kat Malaysia gerabak ke tapi kita ada seat macam ni. Ini boleh duduk 2 orang, sini boleh duduk 2 orang. Dia menghadap gitu kan. Jadi yang seat sini menghadap ke hadapan adalah seorang nenek tua dengan cucu dia. Cucu dia orang Sunda, perempuan, cucu perempuan yang putih lawa lah, ya. Reddish sikit pipi dia. Dan kursi yang mereka hadap tu kosong. Jadi adalah 2 orang lelaki ambil kesempatan duduklah di depan tu. Sebab tengok cucu tu, tengok perempuan muda tu lawa kan. Mereka duduk di depan. Jadi cuma 2 orang lelaki ni ada tertulis, ada name tag kat situ. Seorang dia tulis manager, seorang tulis pegawai. Mungkin mereka nak masih bekerja lah, ya. Tapi mana yang pegawai dengan manager ni menghadap ke belakang, cucu dengan nenek ni menghadap ke depan. Jadi masing-masing semua diam, tersipu-sipu, apa ni, tak nak cakap tak cakap kan. Dia tak tahu buat apa. Sembang, sama-sama kawan pun senyap, cucu dengan nenek pun senyap ni. Melihat pemandangan ketapi kan, ketapi ni luar dia menari kan. Jadi dia senyap, relax. Jadi sampai di satu kawasan tu dia ada terowong tau. Ketapi ni melalui terowong. Dia terowong ni biasalah gelap kan. Jadi lampu akan dipasang. Tapi nak ditakdirkan Tuhan, bila masuk dalam terowong, blackout, gelap gempita. Dalam keadaan gelap tu terdengar suara bunyi orang cium tau. Bunyi ni. Kena cium. Muah. Dan dalam masa sama bunyi penampar. Pam satu kan. Tiba-tiba keluar dari terowong, dia cerah. Jadi nenek ni kata, hebat cucu aku ni. Lawa dia tu sampai mereka ambil kesempatan untuk cium dia. Hebatlah. Mana nenek cakap Tapi cucu aku ni bermaruah. Dia lempangnya budak tu. Kan? Tapi tak tahu siapa yang kena lempang. Dan siapa yang lempang tak tahu lagi ni. Nenek tu cakap, oh, cucu aku lawa dia cium dia. Tapi cucu aku bermaruah, dia lempang mereka. Cucu ni pula cakap, dia cium aku, sukanya aku. Tapi kenapa nenek lempang dia? Kan, tadi nenek ingat cucu tu lempang tu. Tapi sekarang ni cucu ingat nenek tu lempang dia kan. Lepas tu manager tu pula fikir. Manager dia kata, hebat pegawai aku. Dia ambil kesempatan, dia cium punya perempuan tu. Hebat. Tapi aku heran tu, kenapa aku yang kena lempang? Dia faham tak? Sekarang ni cerita dia, yang kena lempang tu manager. Yang kena cium tu perempuan muda tu. Sebab nenek cakap cucu dia lawa, jadi orang cium dia kan. Bukan cium nenek dia lah. Dan dia kata cucu dia bermaruah, dia lempangnya orang tu. Jadi nenek tu bukan yang kena cium dan bukannya yang lempang orang.
Dan cucu ni kata, dia cium aku, dia suka aku kan. Mana dia memang cucu tu lah kena cium yang lawa tu. Tapi bukan dia lempang, sebab dia kata kenapa nenek lempang mereka. Faham Manager tu pula kata, hebat aku punya eksekutif. Dia cium perempuan tu. Mana confirm bukan manager tu yang cium, eksekutif tu yang cium. Itu confirm sebab nenek tu cakap dia tak cium dan dia bukan lempang. Perempuan tu kata yang kena cium dan dia bukan lempang juga, sebab dia kata nenek yang lempang. Dan manager ni kata kenapa aku yang kena lempang. Dan manager tu kata hebat eksekutif tu, eksekutif yang cium. Persoalan dia siapa yang lempang manager tu. Nak ceritanya, eksekutif ni dia mengambil satu peluang dalam masa yang singkat. Dalam keadaan kegelapan tu, dia yang cium perempuan tu. Sebab manager tu dah kata dia bukan dia cium, pegawai tu yang cium. Dan manager tu yang kena lempang tu bukan nenek yang lempang, sebab nenek tu kata cucu aku hebat lempang tu. Dan cucu ni pula kata kenapa nenek lempang dia. Jadi bukan nenek dan bukan cucu yang lempang dia. Yang lempang manager tu adalah pegawai tu. Pegawai tu rebut satu peluang yang datang secara tiba-tiba. Profesor Hamka kata apa? Peluang datang tiba-tiba dan pergi tiba-tiba. Jadi dalam split second keadaan gelap tu, pegawai tu sempat cium perempuan yang lawa tu dan dia lempang manager. Dia mungkin geram dengan manager dia tu kan. Jadi moral of the story, opportunity come and goes. The moment tu you ambil, you akan dapat. Jadi itulah dia Alkisahnya seorang lelaki yang mengambil kesempatan, peluang yang ada dalam masa yang pendek. Sama dalam kehidupan kita ni tuan-tuan sekalian. Peluang datang, banyak peluang, kita kena rebut. Tetapi jangan salah faham bukannya semua peluang kita rebut. Maksudnya sekarang kita tidak ada apa-apa projek, jadi peluang datang, kita kena rebut lah. Tapi kalau kita dah ada satu projek, kita tak boleh rebut semua-semua peluang. Contoh MLM. Sebelum ni kita tak ada apa-apa benda nak buat, kita mungkin kerja makan gaji. Datanglah satu peluang, orang datang menawarkan peluang MLM, kita ambil peluang tu, bagus, move on. Tapi bila kita dah buat keputusan nak join satu syarikat MLM, nama kita seolah-olah diwawarkan kepada orang. Orang berkata dia tu suka MLM, ramailah datang cari kita. Maka kita ingat Profesor Hamka kata peluang datang tiba-tiba, siapa yang rebut dia akan berjaya kan. Yang itu salah, bukan di tempat itu. Peluang ni you sambut, you kena selesaikan peluang you dulu. Peluang yang ada di tangan. Peluang datang, you sambut dan you kena selesaikan lah sehingga berjaya. Esok dah berjaya, so duit dah simpan banyak, datang peluang lain, masa tu you lihat keadaannya. Adakah peluang tu you boleh guna duit pula? Money make money. Selalunya macam itulah keadaan dia. Bila kita tak ada duit, datanglah peluang untuk buat berniaga tanpa modal. Bila kita dah ada duit, dia akan datang peluang yang bermodal. Money make money. Okay. Jadi dalam kita nak berusaha buat sesuatu, tajuk saya, orang berjaya bukan sebab dia hebat. Tuan-tuan sekalian, semua orang yang berjaya ni bukannya hebat orangnya. Mereka ni bermula daripada orang biasa-biasa, tapi mereka mereka bertindak. Jadi you faham bila kita buat, Allah pasti beri. Cuma cepat dan lambat itu bergantung bagaimana Allah nak jadikan kita lebih kuat, lebih hebat. Jadi itulah dia yang dikatakan. Jadi untuk kita rebut peluang ni, kita kena jadi fast learner tau. Kita kena belajar dengan pantas. Tapi macam mana kita nak kenal belajar dengan pantas ni? Bagaimana kita nak kenal kita ni ada ciri-ciri orang yang belajar dengan pantas? Dia ada simple benda. Satu, yang pertamanya, orang ni yang cepat belajar ni adalah orang yang tak takut sebut aku tak tahu. Ada orang dia takut nak cakap dia tak tahu, dia segan. Orang suruh buat ni, aku mana tahu. Contoh lah, dia ajak menyaga, aku tak tahu menyaga. Jadi dia tak tahu, dia bagi sebagai alasan. Ini tidak, dia nak buat tetapi dia tak tahu. Dia cakap dengan orang tak tahu supaya orang ajar dia macam mana nak buat. Hai, Assalamualaikum. Baru share ni topik ciri-ciri orang yang cepat belajar. Jadi nak ceritanya, Tuan Syed ada lagi kan? Apa khabar? Rifa, nama tu panjang tak sebut. Rifa ke Rifa?
Okay, never mind. Orang yang cepat belajar ni, satu, dia tidak takut kata dia tak tahu supaya orang ajar dia. Bukannya dia tidak tahu tu sebagai alasan tak nak buat. Dia cakap dia tidak tahu tu supaya orang ajar dia. Berbeza ya. Kalau you cakap tidak, aku tak tahu nak buat lah, jadi itu alasan. Ini tak, aku nak buat tapi aku tak tahu. Ajar aku. Itu yes. Saya dapat tu peluang. Saya pun Assalamualaikum Tuan Ahmad Ali. Thanks for coming. Jadi saya pun begitu ya. Bila saya dapat satu peluang, saya cakap saya, walaupun saya tahu, tapi saya akan kata aku baru dah, tak tahu nak buat dah kan. Jadi kau ajarlah aku. Walaupun kita sebenarnya dah 20 tahun dah buat ni MLM ni. Saya dah 20 tahun buat MLM, tapi kawan saya datang pada tahun 2020 tu 2020. Saya terus cakap dengan dia. Dia kata, aku dah lama tak buat ni, dah tak reti nak buat. Ajarlah aku. You faham tak? Ajar. Kita minta dia ajar. Dan orang yang ciri fast learner ni, lagi satu, tadi satu dia tak tahu, dia tak takut sebut dia tak tahu dan minta orang ajar. Kedua, ciri-ciri orang fast learner ni, dia belajar dengan melakukannya. Dia buat cara dia belajar. Bukannya belajar dengan baca, pergi seminar sana, pergi seminar sini, pergi sana. There is not a way. Itu bukan fast learner. Itu orang yang takut nak bermula. Orang yang fast learner ni, dia belajar, dia terus buat. Dan bila dia buat tu, dia akan belajar lebih mahir. Dia dapat satu perkara, dia buat lagi, dia buat lagi, sehinggalah dia jadi mahir. Itu dia belajar. Maksud belajar, orang yang fast learner ni, dia belajar dengan melakukannya. Jadi dia dapat experience, dia dapat satu. Macam kita di universiti, kita belajar tapi kita tak buat apa-apa. Kecuali yang orang belajar lab, belajar bengkel tu lah. Tapi kebanyakan orang belajar, dia tak buat apa-apa. Tapi dalam keadaan kita nak berniaga, kita nak bekerja ni, kita belajar dengan cara kita buat. Orang ajar kita terus buat. Orang ajar kita terus buat. Dapat satu perkara, buat saja. Buat sampai mahir. Lagi satu ciri-ciri orang yang belajar cepat ni, dia dapati kan, dia perasan kan, dia ada banyak soalan tapi tak ada jawapan. Pelik, faham tak maksud tu? Banyak soalan tapi tiada jawapan. Sebab apa? Bila kita nak belajar kan, kita banyak bertanya-tanya dalam fikiran kita. Dan kita bila tanya orang, kadang-kadang orang kata, you buatlah dulu. Jadi sebenarnya kita tak dapat jawapan dia. Tetapi sebenarnya jawapan tu akan dapat selepas kita buat. Makin lama kita buat tu, jadi kita akan dapat jawapannya. Cuma kita akan perasan di peringkat awal tu, banyak soalan yang kita ada tapi tidak ada jawapan. Itu orang yang jenis orang yang cepat belajar. Satu lagi, orang yang cepat belajar ni, dia kurang berfikir, lebih banyak buat. Bukanlah maksudnya kita tak boleh berfikir. Kita berfikir masa merancang, tapi masa buat dah bukan fikir dah. Buat tu dia buat je. Jadi dia panggil istilahnya do more, think less. Do more, think less. Buat lebih, kurangkan fikir. Fikir ni masa merancang. Masa contoh malam ni, kan semalam ni saya punya video saya ada share, kalau kita nak dapatkan hari yang hebat untuk kita kena merancang malam ni untuk kerja esok. Jadi masa malam ni kita rancang, masa tu kita fikir apa kita nak buat esok. Fikir. But then bila time buat tu, dia dah tak fikir dah tau, dia buat je. Cuma dalam keadaan kita kena buat tu, kadang-kadang kita berfikir mencari jalan, mencari teknik. Contoh kita nak closing orang jual satu pen ni kan, jadi kita cuba-cuba jual, dia tak nak beli. Kita carilah ayat yang lain. Itu berfikir tak apa, tapi jangan terlalu banyak berfikir tapi tak buat. Kita kena do more, think less. Dan kita boleh bayangkan sesuatu penerangan tu. Kalau orang terangkan satu perkara, kita boleh bayangkan dah. Jadi macam hari ni kami ada meeting, kami cerita pasal trip pergi Itali. Jadi bila cerita-cerita tu, kami satu tim tu semua nak fight pergi Itali tu, kita dah bayang dah Menara Pisanya dengan Milan tu, macam mana bandar Milan, bandar fashion, bagaimana nak pergi Rome, pergi Venice. Saya Pisa dah pernah rasa, Milan dah rasa, cuma walaupun tak round habis Milan tu, tapi dah sampai lah. Apa katedral dia tu, apa nama katedral tu saya? Dekat Milan tu, Milano tu, yang saya ambil gambar yang tinggi tu kata. Lupa nama bangunan tu. Dekat macam shopping mall, tapi bukan shopping mall lah, lawa lah tempat dia tu. Kemudian dah sampai Venice. Cuma Rome itu hari kami tak sampai. Sebabnya nak pergi Rome tu memandu dia 6 jam. 6 jam ni.
6 jam. Jadi kami tak jadi memandu. Tapi 5 jam. Jadi kami tak, masa tu kami memandu tapi kami tersilap. Sepatutnya masa tu kalau fikir, then saya akan dapat idea. Sepatutnya saya parking dekat airport, naik flight pergi Rome, esok balik lah kan. Tapi masa tu macam mana tak terfikir, jadi tak sampai Rome. Sebab fikir nak pergi memandu tu 5 jam kan. Jadi tak jadi ya. Tapi insyaAllah tahun ni siapa nak join saya pergi Italy, come PM saya, kita ada satu challenge untuk pergi Italy ya. Okey, bila kita orang yang fast learner ni, dia boleh terangkan kepada anak-anak. Kadang-kadang you perasan tak, bila budak-budak tanya, kita tak boleh jawab. Sebab apa? Bukan tak boleh jawab, sebenarnya kita tak boleh nak terangkan kepada anak-anak cara yang simple. Sebab budak-budak ni dia tak boleh cerita kompleks, dia kena simple. Jadi contoh kalau kita salah jawab. Contoh kenapa ayah ada misai? Ayah ada misai lelaki. Oh, kalau cerita Ahmad bukan lelaki lah, sebab Ahmad tak ada misai. Kan pening nak jawab balik kan. Soalan tu kita terperangkap. Dan macam contoh, kenapa burung boleh terbang? Oh, burung ni ada sayap, dia ada bulu tu aerodinamik. Habis tu kenapa kapal terbang boleh terbang? Dia besi. Burung tadi kecil, ringan. Jadi explanation kita pada budak-budak tu, kalau kita boleh explain daripada budak-budak, makna kita orang yang belajar cepat, senang. Makna kita dapat simplekan kita punya penerangan. Hai, Pet Royal Dragon. Ni Royal Dragon ni dulu syarikat MLM. Rasa macam pernah dengar lah Royal Dragon. Anyway, saya dah kena habis dah. Nak cerita Pet, nak cerita share pasal orang yang cepat belajar ni. Last kali saya sebut, dan kita boleh terangkan dengan satu ayat, dengan satu sentence. Satu perkara tu makna kita fast learner. Kalau kita nak cerita tu pusing sana pusing sini, itu kita jenis bukan belajar cepat. Saya nak bagi contoh macam mana benda saya nak terangkan tu tak ada idea. So anyway, simple je. Do more, think less. Dalam hidup ni kita buat lebih banyak, kurangkan fikir. Masa buat, masa merancang, yes kena fikir ya. Dan kita sebagai orang yang buat bisnes ni ataupun bekerja ni, kita jangan risau tentang buat silap. Kita kena ingat satu perkara, orang yang buat silap masih boleh berjaya. Bukannya bila dah silap tu tak ada peluang nak berjaya, tidak. Orang yang buat silap ni mempunyai peluang untuk berjaya, malah mereka lebih cepat berjaya kalau dia buat banyak silap. Sebab tu ada orang tanya, dia tanyalah seorang pakar dalam satu bidang. Dia tanya, macam mana you boleh jadi pakar tu? Melalui pengalaman, dia kata. Melalui pengalaman. Macam ni dapat pengalaman? Melalui buat silap. Dia faham tak? Jadi dia nak dapat pengalaman, dia melalui buat silap, baru dapat pengalaman. Dan bila dia ada pengalaman, dia boleh explain pada orang. So remember, orang yang buat silap ni ada peluang untuk berjaya. Orang baru dalam satu bidang, dia masih bernilai atau mempunyai fungsi walaupun dia orang baru. Jadi kita jangan risau kalau kita jadi orang baru dalam satu bidang, kita rasa kita terasing. Tidak. Orang baru tetap bernilai dan boleh berguna pada tim ke, pada satu industri. Dan orang yang kena kritik ni, jangan salah faham, bila dia kena kritik, dia masih lagi orang yang hebat. Dengan pula cara dia terima kritikan tu, lagilah menampilkan kehebatan dia. Dan kita bila bermula semula sesuatu perkara, kita masih boleh menang ya. Dan kita bila kita rasa tidak selesa dengan situasi sekeliling, makna kita berada di luar comfort zone, kita akan capai matlamat kita. So that is the end of the story today ya. Kisah dia tu. Jadi saya lihat saya ini tadi lambat mula, dan alhamdulillah lah tak lama sangat. Dan hari ni ada beberapa orang yang join live saya, walaupun tak stay sampai habis. Tapi anyway, thank you very much pada yang join saya punya live. Boleh tengok saya punya live balik semula dekat IGTV, dan juga saya post di FB dan di YouTube. Facebook saya Syamsul Bahri bin Mat Saleh, Syamsul Bahri Mat Saleh. IG saya Syamsul Bahri Mat Saleh. Facebook saya punya YouTube Syamsul Bahri Mat Saleh. Jadi saya guna nama penuh. Tak ada nama-nama kenalan apa, tak ada. Assalamualaikum Tuan Alif Izzidin. Saya dah nak habis live ni. Dah mula dah dekat setengah jam dah. So anyway, thank you for joining me
InsyaAllah esok saya akan live dalam pukul 11. Tadi agak lambat sikit, saya mula dalam pukul 11.30. So sekarang dekat-dekat pukul 12 tu hujan pun dah berhenti ni. Saya boleh sambung pergi ke kereta saya dengan mudah sebab hujan dah berhenti. Kedai pun dah nampak macam mula packing-packing tu macam nak mengalau lah. Tapi dia tak alau, dia bagus lah. Dia ni dia pack ya satu-satu meja dia. Kalau dah tinggal meja kita yang tak akhir, barulah dia bagi tahu lah kot. Setakat ni dia tak pernah lah halau sebab kita perasan meja dah susun. Tapi saya suka orang kedai-kedai tutup awal. Bagus bila kedai tutup awal ni kita akan balik awal, itu kita banyak berehat. So tomorrow kita akan lebih energetic. So itu daripada saya ya. Salam perjuangan pada mereka yang join saya tadi. Terima kasih Izzuddin. Terima kasih join saya. Tapi saya dah nak habiskan. Jadi ingat ya sahabat-sahabat sekalian, tidur malam, ambil wuduk, solat witir 3 rakaat. Kalau belum buat lagi, kalau dah buat, okey, alhamdulillah. Sekurang-kurangnya 1 rakaat. Dan baca surah Al-Mulk. Paling koman pun baca dalam satu muka surat ataupun 1 baris 2 baris lah. Ya, baca ya. Mula-mula memang berat lah. Tapi lama-lama bila kita dah mula baca tu, dia akan jadi lebih kurang dalam tak sampai 15 minit lah. Dia jadi lancar. Masa mula-mula berat lah sikit. Buat selama 21 hari, dia akan jadi satu tabiat. Teruskan selama 90 hari, dia akan jadi satu gaya hidup. Ya, jadi itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.